Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun nak minta maaf kerana selalu jadi bidan terjun. Tapi surau seksyen 8 ni dia pandai cilok saya. Dia tahu waktu saya nak bersantai dengan family dan anak-anak. Dah bawa family anak-anak tadi tu. Lepas maghrib ni papa bawa pergi makan. Sekali tengok papa dia datang sini terus, papa dia turun kereta, tengok papa nak pergi mana? Papa nak solat, nanti kita makan lepas isyak. Kesian surau ni. Dia kosong. Ya, malam ni dia kosong. Jadi kita penuhkanlah doa untuk papa. Anak-anak doakan, isteri pun senyum. Ini tuan-tuan, ibadah ni dia kena amalkan secara dan kata ikhlas. Sebab tu ulama ajar kita doa, Allahumma rzuqnal ikhlas. Saya nak duduk depan ni pun kalau tak betul-betul tak ikhlas. Sebab dah janji dengan anak bini nak pergi makan malam ni lah kosong. Besok Nahdah panggil kuliah subuh. Maghrib ada kuliah, subuh ada kuliah. Jadi tu kata pandailah, dia ada ma'rifatullah ni ahli jemaah sini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya antara yang balik terakhir dari Cambodia. Tahun ni depa pakat balik awal, saya tinggal seorang-seorang. Hari yang saya sampai tu flight jatuh. Masuk berita kan? Flight jatuh di Sungai Mekong, ada seorang rakyat Malaysia mati. Saya masuk hotel sebelum letak beg, saya pun rehat, buka TV. Dia keluar berita flight jatuh. Alhamdulillah flight aku selamat mendarat. Flight yang satu lagi jatuh. Jarak masa lebih kurang saya ingat 2-3 jam macam tu lah. Tapi cuaca memang tak bagus tuan-tuan. Dia flight tu nak mendarat. Kita mendarat tu dia begitu kan. Dia turun daripada jauh, dia tinggi, dia turun. Ni tidak, dia turun begitu turun. Stewardess pun terduduk semua. Dah lah dia pakai skirt. Dia jatuh tepi aku. Aku kata astagfirullah. Sabar bang, sabar. Aku bukan sabar sebab flight ni hang jatuh, hang skirt terangkat. Aku tak istighfar. Dia jatuh dengan skirt dia pendek, tengah bayang macam mana. 4 orang lebih kurang 4 orang stewardess. Tak praktikal. Malindo lain hal pula, dia pakai kebaya. Malindo dia pakai kebaya. Hak tu kalau jatuh tersungkok masuk bawah kursi. Kebaya ketat, dia kaki kecil dia jalan begitu macam apa catwalk kan. Lagi bahaya. Kita night flight ni doa bila lah negara Islam ni nak terbentuk lah. Tak apa, muslimah tak apa jadi stewardess, tapi dia tutup aurat, pakai jilbab kan. Tak ada orang nak kacau. Ni kacau apa Ustaz? Kacau mata kacau. Dia nak bagi makan kat orang sebelah, dia tunduk sebelah kita, tu dia nak sampai kat pipi dia. Tak? Dia tunduk 3 seat 3. Dia nak bagi hak sebelah tu, mana sampai tuan-tuan, kita duduk sini kat lorong ni. Dia nak bagi hak tu, tu dia, badan dia kena kita. Astagfirullah. Astagfirullah, tutup mata jarak-jarak tu gitu. Astagfirullah. Jadi tak praktikal. Jadi mujahadah kita ni, kita yang kena mujahadah. Ya. Tak apa, kita dapat pahala jihad satu. Dapat pahala sunnah 1000 pahala orang mati syahid. Jaga sunnah, jaga mata, jaga akidah, jaga iman. Ya. Tapi sampai bila kita nak berada di dalam kelompok itu? Kalau tidak kita memartabatkan Islam dan menaik menjulang pemimpin-pemimpin yang nak perjuangkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu persoalannya. Sebab apa? Kita dihantar ke dunia, kita dihantar keluar daripada aku pakai logat Kedah malam ni buat apa? Oh, dia jangkit orang Kedah pula.
Jumpa kawan orang Kedah, dapat cakap Kedah. Orang Kedah ada, angkat tangan orang Kedah. Tak ada orang Kedah. Aduh. Ngomong Johor lah. Isor ngomong Johor. Ini ngomong Johor kan ni? Oh, ini ngomong Johor. Waktu bilang Johor. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata khalifah. Ya. Kerana membawa tauhid yang satu. Qul huwallahu ahad. Hak ni Kristian pening. Kristian dia pening hak ni. Dia sebab dia mendakwahkan agama dia. Ya. Dia menyebarkan agama dia. Suruh orang manusia ni beriman dengan 3 Tuhan. Mak dia, anak dia, lepas tu Yesus bapa dia. Tapi bila dia berdebat, dia berhujah dengan kita dalam soal akidah ini, siapa yang menjadikan manusia, iaitu Rabb, dia pening kat situ. Sebab tu bila dia tak dapat lawan kita berhujah, berdebat dalam soal akidah, jalan lain tak ada, dia pergi bunuh, dia pergi upah, pembunuh upahan, bunuh ustaz tu, bunuh orang alim tu. Ini yang berlaku terhadap Syekh Muhammad Yasin. Seorang siapa? Ahmad apa? Ahmad Didat. Ahmad Didat. Banyak lagi sebelum tu, banyak lagi. Yang kita tahu yang paling popular Hasan Al-Banna. Ini semua memperjuangkan bukan soal semata-mata ekonomi dan juga politik Islam, tapi akidah. Hari ini kita bercakap soal akidah. Tak ada perkara yang tidak ada bersangkutan dengan akidah. Malahan wa imma fiqh itu sendiri, hukum fiqh itu sendiri berkaitan dengan akidah. Okey. Solat tegak semayang nak solat ni. Kan? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri tegak. Lingkungannya fiqhiyah dalam hukum fiqh. Menghadap kiblat, ada wudu, betul? Angkat tangan, itu semua fiqh. Boleh tak kalau tak ada kiblat, semayang juga, solat juga, tapi pusing belakang, tak ada kiblat, boleh? Tak sah solat. Sebab itu mengerjakan hukum itu, fiqh itu kaitannya akidah. Dia campur. Kadang-kadang kalau SMS short form tu dia campur, dengan dah jadi campur. Kan? Diertikan dengan akidah ini dilunaskan, dilakukan dengan bertepatan dengan hukum-hukum fiqh yang telah disepakati oleh ulama dan mazhab-mazhab muktabar. Mana boleh solat tidak menghadap kiblat? Tidak sah solat. Hak sebab nak menghadap ni, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Sebab itu hari ini semua yang disampaikan, ilmu-ilmu yang digarap, yang diasaskan, semua kaitannya adalah akidah, membawa kepada tauhid, iaitu beriman dengan Allah Rabbul Jalil. Kerana kampung kita hari ini, kampung Seksyen 8, kampung mana-manalah seksyen ni yang dianggap kampung, kampung Jalan Kebun, Johan Setia, Bukit Kerayung, Bukit Kapar, Meru, yang bila dia tanya hang daripada mana, kampung mana, tapi kat sana besok tak ada tanya daripada mana. Kampung kita satu aja kampung kita, abadan abada, yang kekal abadi di sana, akhirat. Yang tempat kita nak tuju tu kampung alamatnya syurga atau na'uzubillah min zalik, neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul hari ini kita bercakap dalam konteks akidah ini, penentang kita yang jelas dan nyata iblis, jin dan syaitan. Baik. Kalau ayat tadi menyebut Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat. Nampak? Allah tak kata, aku nak cipta manusia ni. Hang cuma jangan banyak soal. Jangan banyak soal, setuju lah. Tapi tidak. Apa yang berlaku dalam ayat itu, malaikat bagi tahu pada Allah Ta'ala, nak jadikan manusia buat apa wahai Allah? Mereka ni nanti buat kacau bilau, buat kerosakan. Ya. Terutama rosaknya kerosakan akidah. Hari ni kalau kita cerita pasal Syiah, hebat sungguh Syiah. Mereka pun berani lah ni, ajak lawan lah.
Nak berjuang, siapa berani syahid mai ya? Siapa berani berjihad mai ya? Jangan main-main dengan dia. Berani sungguh. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat tersebut bahawa aku jadikan manusia itu, hang semua tak tahu, tak apa. Nanti hang tengoklah di sana, hang kerja sebagai malaikat. Malaikat ni kerja dia menjaga manusia, mencatat amalan dia, menjaga setiap yang dilakukan oleh manusia, catat aja. Hak mula-mula tak baik, jadi baik. Hak mula-mula baik, jadi tak baik. Kan? Hak mula-mula ikut kita, lama-lama dapat jawatan, dapat offer, duk tinggal dah. Apa jadi sahabat kita? Yang duduk nombor 1 JAKIM hari ni. Kan? Orang kita. Siapa nama jumpa? Jamil apa nama? Orang kita. Tu mai Johan Setia, kubu kuat pas Johan Setia tu. Kerap kali, sebulan sekali mai pergi sana. Tapi akhirnya ini cerita. Sebab tu golongan manusia ni ada 4. Satu mula-mula dia baik, akhir dia tak baik. Saya tak cakap, jangan duk kata saya kata Jamil akhir tak baik pula. Tak, saya tak sebut dia tak baik. Yang kedua, dia baik, akhirnya tak baik. Hak mana golongan yang kita nak jadikan kita punya pemimpin, kita punya kawan, kita punya sahabat? Mestilah yang baik, hujung dia baik. Bermula dia memang terkenal dia orang baik. Dan dia berakhir juga, kita yakin dia akan baik. Boleh jamin ke Ustaz? Boleh confident ke Ustaz? Nak confident tak confident, hang duduk dalam jemaah. Sebab Allah janjikan jemaah saja. Ada kejayaan dalam jemaah. Hang tinggal jemaah, dia jadi macam kambing yang keluar daripada kumpulannya, serigala duduk tunggu. Habis lah. Tak apa Ustaz selesaikan masalah Ustaz. Sekejap selesai masalah Ustaz mai jumpa saya. Settlekan dengan jemaah Ustaz dulu. Mai Ustaz ambil ni apa, Kuantan sampai Kelantan ni highway ni Ustaz ambil tak apa. Tu dia projek mega berapa bilion tu. Aku dapat cerita dah tapi tak nak sebut siapa. Kan. Hari ni dia tinggalkan jemaah, dia dapat ni projek. Tak banyak sikit pun, kalau projek tu 10 bilion, 1% berapa? 10 bilion. 1 juta lah. 100 juta. Jadi ada kaitan tak dengan akidah? Sudah barang pasti kaitannya akidah. Hari ni kita duduk dalam jemaah nak perkukuhkan akidah, perkukuhkan jemaah. Soalan yang pertama, ingin untuk memperkukuhkan jemaah akidah. Bukan nak panggil jemaah duk suruh betulkan fiqah, solat dan sebagainya. Tapi akidah tak betul. Dia kalau akidah ni betul, hak lain semua betul. Semua betul. Hak lain semua tak ada masalah. Tapi kita tengok berapa ramai yang hari ni tinggalkan jemaah. Terpesong, terpelecuk, tersungkur akhirnya. Ini tak penting. Sebab tu keikhlasan kita dalam memperjuangkan agama Allah, dalam memperjuangkan iman, tauhid, kena betul. Ikhlas. Bila kita ikhlas berada di dalam kelompok-kelompok orang-orang beriman, insya-Allah Allah SWT arahkan malaikat, hang catat dia ni sebagai ahli syurga. Hang catat dia ni orang-orang yang akan mati beriman. Hang catat dia ni orang-orang yang mati dalam Islam. Malaikat pun segan nak catat hak benda yang lain. Sebab dia ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah dia jadi pencacai pun tak apa. Pencacai tu apa? Ni tukang cuci masjid ni. Orang main kuliah, mari dengar kuliah, dia tukang cuci masjid, dia tukang kutip sampah. Tapi pencacai inilah besok kita tengok yang pertama akan dipimpin oleh malaikat-malaikat Allah nak terbang masuk syurga lintas titik sirat. Besok barulah dia tanya, siapa tu?
Dia hak buang tai cicak kat masjid. Masjid besar, jemaah duduk selesa je. Dia cuci aircon, cuci servis aircon, hak fikir macam mana nak bagi selesa tempat rumah-rumah Allah, taman-taman syurga Allah. Sebab itu tugas sebagai khalifah tu kena faham. Kalau tidak kita menyedari kita ini khalifah, dengan titik tolaknya ikhlas itu tadi, akhirnya akan terpesong. Sebab perjuangan ini akan diuji dengan kehebatan pangkat-pangkat yang besar disediakan di kalangan syaitan, iblis dan jin. Berapa ramai kita lihat hari ini tukang-tukang tabib, tukang-tukang syifa, bomoh lah kita cakap bomoh. Akhirnya dia gagal dalam memperjuangkan akidah. Dalam soal perubatan ni hal akidah. Hal akidah juga. Berapa ramai bomoh yang hari ini, ustaz-ustaz hari ini, tukang-tukang syifa hari ini, akhirnya duit. Akhirnya duit yang tarbiyah mereka, sehingga dapat membina satu rangkaian perubatan yang besar. Tapi kita dengar berapa kena bayar? Dia punya pengeras dia 300, 400 ribu pun ada. Allah. Segan, kita segan. Segan dari mana? Segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita segan, kita malu bagi pihak kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Tidak ada minta apa-apa melainkan kalau dibagi. Kalau ada di kalangan sahabat, di kalangan orang Badui sendiri pun nak bagi kambing ke nak bagi apa sebagai hadiah, baru Nabi ambil. Itu pun Nabi kadang-kadang Nabi tak ambil. Tengoklah cara Umar Al-Khattab, cara Abu Bakar As-Siddiq. Bab hadiah ni berat, perkara yang berat. Sebab hadiah boleh menjadi rasuah. Apatah lagi kita menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita kena teliti lah. Dia kena ada muzakarah, dia kena ada fatwa. Kalau perlu fatwa, itu fatwa. Sebab kita tak nak satu hari kan, yang nama khalifah Allah Subhanahu wa taala ni, yang membawa agama Allah, membawa syariat, membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, akhirnya memanipulate agama Allah Subhanahu wa taala menjadi hodoh, menjadi fitnah dan mihnah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau ikhlas itu berada di dalam diri seseorang itu, dia akan buat seterusnya sehingga akhirnya tetap ikhlas. Dia tak akan berubah. Kita cerita awal Muharram. Orang duk panggil sekarang ni sibuk dengan awal Muharram. Apa kaitannya awal Muharram dengan kekuatan rohani? Untuk duduk mendengar kuliah ini, tak semua manusia, tak semua orang beriman pun kadang-kadang imannya diuji juga. Untuk duduk dengar kuliah setakat setengah jam, insya-Allah. Masuk 40 minit ke 1 jam, dia tanda soal dah datang. Gelisah dah datang. Dia kata otak dah penuh lah ustaz, dah tepu dan sebagainya. Sebab itu tuan guru kalau di pondok-pondok dia tak cakap banyak. Dia tak kata bawa buku catatan, bawa pen, bawa apa semua, tak ada. Hang masuk je belajar, dia bagi kitab. Dia bagi kitab. Hang tobek lah kat situ macam mana hang nak tobek, penuh ke atas ke kat bawah ke. Habis penuh tobek, baru pakai kertas. Baru pakai kertas lain, buku lain. Selagi ada tempat nak tobek ya. Ini. Sebab apa? Sebab sahaja dia nak tengok anak murid dia hak mana yang betul-betul nak mengaji. Hak mana yang betul-betul nak ilmu. Hak mana yang betul-betul ikhlas terhadap ilmu. Dia nak tengok anak murid dia hak berapa lama boleh tahan duduk. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau lepas daripada 2 tahun ke 3 tahun tu okey lah, dapat 4 tahun, bagus. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu. Ni kita diuji dengan duduk kuliah sekitar 1 jam lah. 2 jam boleh? 2 jam boleh. Dia ustaz ni, dia habis surah ni, masuk kepala dia, surah tu, surah ni, surah tu, surah ni, kesat lagi datang hadis tu, hadis ni, dia tak berhenti bercakap. Dia gitu.
Jadi bila kita berasa ujian menuntut ilmu tu sangat hebat, sangat besar ujiannya, di situ ada kemanisannya. Tapi kalau dia tak berasa apa-apa, beratlah. Dia berat. Sebab itu tuan-tuan, hari ni pergi cek lah, di Selangor cukup lah. Saya duk pusing Selangor ni, masjid-masjid awal-awal kita dapat pegang pemerintahan Selangor ni. Saya duk pusing masjid Selangor. Sehingga ada surau masjid. Surau naik taraf masjid. Ditakbir oleh orang yang kerja di kilang kasbet. Pengurusinya tu kerja kat kasbet tu, kilang arak tu. Ini bukan cerita lawak ni tuan-tuan. Sampai saya dengan Ustaz Zainuddin pening. Ustaz Zainuddin ni sekarang ni kita wakil JAIS kita. Macam mana ni Ustaz Azmi? Kita saya pandang dia pandang saya. Nak mesyuarat AJK ni. Kita pantau daerah Petaling ni, masjid surau ni. Saya berdua dengan dia. Sampai dekat surau tu, aduh pening ni. Tengok dia punya catatan pegawai ni, catatan dia, majikan dia siapa kerja kat mana. Kasbet. Pening nak buat. Dalas dia cakap, kalau boleh kita cari ganti ni. Tak boleh ni, buruk nama rumah Allah. Masjid dan surau itu taman-taman syurga, rumah-rumah Allah. Mana boleh orang yang bersubahat dengan kencing syaitan. Kau kalau kampung dia kencing setan. Yang meniagakan kencing-kencing syaitan menjadi pengurusi surau, menjadi pengurusi masjid. Ini tuan. Ini dalam konteks khalifah hari ini. Bila dia bukan khalifah, kita kena turunkan dia. Saya pun kalau saya sudah tidak lagi bercakap dalam soal akidah, kan? Hari ni saya duduk, mai kita tukar kan, boring lah. Kan? Duk cerita apa iman ni kata. Kan? Kita cerita lain lah. Kita cerita forex lah. Kita cerita forex. Panggil Ustaz Azmi cerita forex. Panggil Ustaz Azmi cerita bisnes. Panggil Ustaz Azmi cerita main kita bisnes lembu kat Kemboja. Gitu. Tak boleh. Tidak boleh dimanipulate, dilandaskan atau dilapis agama itu dengan apa-apa pun kepentingan dunia. Apatah lagi nak melantik orang yang mentakbir rumah Allah bukan orang-orang agama. Hancur. Memang hancur. Sebab itu di tempat itu, tempat itu nama Kelana Jaya. Kelana Jaya. Ada satu surau di sana. Kubu kuat, keris silang. Hantu keris silang. Kubu kuat, keris silang. Mana taknya surau ditakbir oleh orang yang bekerja di manager kasbet. Tak rakam malam ni. Syok lo rakam malam ni. Ini bukti. Kalau saya tipu, pergi tanya Ustaz Zainuddin duduk JAIS sana. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kampung kita yang tak lama ni nak balik ke kampung yang kekal abadi ni, yang abadan abada di sana. Hak kita nak bawa ni lah. Tak nak jumpa ke besok kita kat sana? Tuan-tuan, saya tak lepas besok, tuan-tuan kena tolong saya. Kan? Tuan-tuan tak lepas, saya nak tolong tuan-tuan, saya pun tak cukup, saya nak tolong tuan-tuan lain macam mana? Kan? Kita pakat tolong doa pun tak apa. Hari ni tuan-tuan, saya susah, tuan-tuan doakan saya. Kita nak masuk awal Muharram ni, nak jadi orang kuat tambah. Kuat tambah, kuat sokong. Kuat tambah apa? Tambah iman, tambah ibadah. Bagi rajin lah, lepas sembahyang isyak, paling tidak pun kita solat sunat taubat 2 rakaat, sujud syukur. Paling tidak itu paling kurang. Tambahlah sikit. Sebab orang yang perjuangkan agama Allah, memperjuangkan agama Muhammad SAW ini, kalau ibadahnya tak strong, tuan-tuan. Saya nak kata apa, sudah terbukti. Buka hadis Nabi SAW berkaitan dengan perang. Perang apa buka? Perang Khandak ke? Perang Badar ke? Perang Siffin ke? Apakah buka? Nabi tarbiyah sahabat-sahabat ketika waktu perang, di hari perang, di medan perang. Nabi ajak apa? Tahajud. Malam ni semua bangun tahajud. Kita nak menang ni bukan sebab pedang kita tajam. Kita nak menang ni bukan sebab kuda kita kuat.
Kita nak menang ni bukan sebab kita kuat nak wrestling, nak berlawan kafir, tapi kita nak menang kerana bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana nak dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala? Malam ni semua bangun tahajud. Padahal tentera-tentera Islam tak ramai pun. Kalau perang Badar tu jauh sangat, jumlahnya sangat kecil, 313. Tapi bila ada kisah tu perang Khandak tak silap, bila sahabat semua bangun tahajud, dia berperingkat. Hak bangun tu berperingkat, jadi dia sambung menyambung. Hak ni dah habis, hak ni berdiri qiyam lagi. Hak ni dah sujud, hak tu dah rukuk, hak ni qiyam balik, yang ni naik balik. Jadi dia nampak ramai. Jadi orang kafir hak teropong daripada jauh, hak hantar pengintip. Bukan teropong, zaman tu mana ada teropong. Tak ada teropong. Dia pergi hantar dia punya pengintip. Kita pun hantar pengintip kita juga. Pengintip dia datang, dia kata, "Oh, tak boleh menang, orang Islam ramai sangat." Kepala otak hang menjambui. Sebab pandangan dia diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak sembahyang tahajud ganti berganti ni tadi, hak bangun-bangun, hak sujud, bangun lagi sujud, tak berhenti sembahyang tahajud. Dia kata ramai. Jadi sempena awal Muharram ni kita tambah, ya, mana saya cakap diri saya sendiri ya. Kita nak bangun tahajud 2 rakaat tidur. Bangun syarat tahajud 2 rakaat tidur. Mari kita buat 4 rakaat. Yang terbaik yang Nabi amalkan tahajud 8 rakaat. Dia kekuatan dalam kita memperjuangkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang syariat, ustaz boleh fokus tak? Boleh fokus. Kan? Hang nak fokus kat mana? Kita fokus dekat kuliah Kita fokus dekat ilmu ni, dekat ilmu. Dia orang tak datang surau, tak datang masjid, tak datang kuliah ilmu, dia tak akan faham agama. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Jadi mana mungkin dia kalau tak datang dengar kuliah, duduk masjid surau dalam masa jarak lebih kurang 40 minit ke 1 jam ni, nak faham perjuangan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan faham. Pasti tidak akan faham. Dalam soal menggunakan kalimah Allah pun hari ni tengok. Minta maaf cakap. Dia panggil aku, "Ustaz, buat sembahyang hajat, kita nak lawan kalimah Allah." Aku tak pergi. Ustaz tak pergi. Buat sembahyang hajat, minta kalimah Allah menang. Akhirnya dia menang Tapi apa dia pernah buat? Dia pernah buat pergi mahkamah dunia, betul? Sebab perkara itu ada kaitannya dengan politician. Nama seseorang, kuasa seseorang. Tak boleh. Kalau dia menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, memang jelas terang lagi bersuluh, ingin memerangi Islam, ingin memfitnah Islam di Malaysia khususnya. Hari ni dia aja buat tangkap masuk penjara ke apa ke, buang daerah ke apa. Kan? Jangan dibenarkan, kutip semua buku-buku yang dah buat dan sebagainya, warning dia. Tapi di negara lain tidak berlaku begitu. Hanya di Malaysia sahaja. Kadang-kadang kita lihat kafe lagi terbuka. Pergi Cambodia tengok, dia tak larang pun orang Islam nak buat bisnes ke, nak buat masjid ke. Malah Kuwait datang bina masjid besar-besar. Setiap kampung semua ada masjid. Walaupun dia kecil macam surau. Macam surau ni kecil tapi masjid. Kan? Tak ada masalah. Saya tanya sendiri dengan orang-orang Hansing. Hansing. Tak ada masalah. Kita tak larang. Orang Islam nak buat apa, buat. Kan? Tapi nak buat keluar komoditi, kena lalu bini aku. Bini Hunsing dia pegang komoditi, bisnes semua. Biji gajuh ke, getah ke apa ke, kena lalu bini dia. Tapi hak nak membangunkan Islam, buat. Hari ni apa berlaku dekat Cambodia? Saya kata, mana khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di Cambodia? Saya tanya, ustaz duduk depan saya, 2-3 orang ustaz saya tanya. Mana Maggi orang Islam buat? Tak ada. Mana air mineral, air RO orang, air minuman orang Islam buat? Tak ada. Pergi pasar, tuan-tuan akan jumpa orang jual daging lembu pendek tu sebelah dengan lagi lembu. Lembu pendek tahu, khinzir. Sebelah ni ya. Sebelah ni betul-betul sebelah.
Kalau dia pakuk-pakuk, tap, dia potong lembu pendek tu, khinzir tu, tercampak sebelah sana, dia ambil tercampak pergi kat daging lembu tu. Ambil Saya ambil gambar, saya ambil video. Ada, saya simpan video. Saya nak buat pergi jumpa mufti Cambodia. Saya minta maaf dengan Izzy Korban lah. Orang-orang yang Izzy Korban punya geng. Mereka ni dah masuk hampir semua kampung. Hampir semua kampung. Mereka masuk. Kan? Sebab itu niat kita pergi sana untuk apa? Kalau nak bisnes, dapatlah bisnes, dapatlah dunia. Sebab Nabi sebut dah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kita hijrah kerana Allah dan Rasul. Hang nak bawa lembu ke, bawa apa ke, tapi hang fikir macam mana nak bagi fardu kifayah orang Islam sana kukuh. Orang Islam semua makan produk Islam, produk Muslim. Berapa lama dah buat program di Cambodia? Lebih daripada 5 tahun. Saya dengar dekat 10 tahun dah. Tak ada satu pun orang Islam, businessman orang Islam buat kilang mi kat sana. Dia panggil Maggi. Kita sini panggil Maggi, dia panggil mi. Tak ada satu pun orang Islam buat kilang air mineral ataupun air RO. Tak ada satu pun orang Islam yang wujudkan satu pengeluar daging halal. Tak ada, semua tak ada. Yang saya cakap ni semua berkaitan dengan makanan ni, semua tak ada. Jadi hari ini saya nak mengajak kita pergi Cambodia. Ya. Mungkin saya dah berjumpa dengan beberapa orang di sana yang sangat berminat dengan isu ini. Saya kata, hari ini negara kafir, betul tidak dipersoalkan, tapi besok kalau di sana persoalkan berapa ramai orang Islam yang ada di Cambodia. Mereka kata hampir 1 juta. Hampir 1 juta orang Islam, tidak ada satu orang pun buat produk Muslim. Saya rasa besok kat sana kena tanya, kenapa tak buat? Orang Islam bukan 10,000, bukan 20,000, tapi hampir 1 juta orang Islam. Tidak ada satu orang pun yang memperjuangkan produk Muslim yang dimakan oleh orang Islam. Semua pakat makan barang kapiak. Mereka tak panggil, kalau kita panggil Cina, India kat sini kan, dia kat sana dia panggil satu perkataan kapir. Itu kapir Ustaz, itu kapir. Sebab itu saya nak menolak persepsi lembu bisnes. Lembu bisnes. Orang nampak Cambodia tempat bisnes lembu. Saya cukup tak setuju. Sebab kalau lembu tu 300 satu bahagian, ikut harga semasa, kadang-kadang dia mahal, kadang-kadang dia murah. Okay? Tahun ni tak mahal. Sahabat saya dapat 190 satu bahagian. Lembu besar, sihat. Tapi ada yang buat sampai 300 ke 400. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir berbalik kepada kita di sini. Hari ini perjuangan kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, yang kita tengok, lihat di Cambodia sana kekangannya ialah kerajaan, sebab dia kafir, kerajaan kafir. Di sini kita tidak ada kekangan. Daripada sudut akidahnya, dia Islam cuma dia tak faham Islam. Dia Islam, dia belum beriman. Kalau pergi tanya dia tak nak beriman, hukum bunuh. Sebab tu dia tak berani cakap dia tak nak beriman. Dia cakap dia belum beriman. Hang Islam apa? Kan? Hang Islam apa kalau tak nak buat hudud? Nak tanya soalan itu cukup. Islam apa yang tak nak buat hudud? Tak ada Islam yang tak nak buat hudud. Islam mesti buat hudud. Hak ni yang diperjuangkan oleh Tuan Guru Haji Hadi. Sebab tu dia tak berganjak, walaupun ditukar namanya, hudud tetap hudud. Kita tak boleh cakap, hang keluar statement, hudud itu adalah pendapat fuqaha. Fuqaha dia cakap, dia cakap fuqaha. Aku tahu pandai pula dia sebut benda tu. Itu hanyalah satu garapan dan pendapat fuqaha. Bukan termaktub arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dia cakap.
Aku faham kejap, aku tak faham kejap, aku pening jadi dengar dia cakap. Kan? Dia kata hudud tu hanya satu ideologi fuqaha. Kepala otak hang jambul, aku cakap. Bacalah Quran betul-betul. Hang baca Quran, baca tafsir dia, baca terjemahan dia. Panggil ustaz terjemah. Hak ni boleh ada kaitan tak dengan ayat-ayat tersebut? Kaitannya kitab apa? Ayat tentang hukum, khususnya ayat-ayat mutasyabih ini kaitannya adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan undang-undang. Ada satu kitab yang namanya Ahkamus Sultaniyah. Ada ustaz mengajar sini, Ahkamus Sultaniyah. Tak ada. Tak silap saya, Seksyen 9 ada. Pergi cari tuan guru yang mengajar Ahkamus Sultaniyah. Ayat-ayat berkaitan dengan hukum ini membahaskan tentang harus macam mana hukum itu dilaksanakan. Ayat-ayat yang Allah SWT turunkan tentang hukum itu harus bagaimana untuk melaksanakan hukum tersebut. Kalau kita ada mahkamah syariah, adakah mahkamah syariah itu perlu diselaraskan mengikut totally 100% hudud? Hari ini kita ada mahkamah syariah atau tidak? Ada. Buat salah berapa kena sebat? Tak ada, tak sebat. Berapa kena bayar? 3,000. Lepas. Tuan-tuan, saya baru tangkap satu pasang. Tuan-tuan tahu hotel Smart Hotel, Seksyen 15. Showroom Toyota. Dataran automobil tu dia belah sana, dia belah sini. Showroom Toyota tu masuk. Ada apartmen situ. Ada satu Smart Hotel. Saya baru tangkap sebelum raya haji. Kita tangkap, kita panggil, Ustaz, ni saya tak ada kad kuasa ni Ustaz. Mai datang sini Ustaz. Dia Bilal je. Tapi kita hormat, kita panggil Ustaz. Dia pegang kad kuasa. Semua masjid-masjid jamek, masjid-masjid jamek dia ada pegang kad kuasa. Saya panggil, saya nak pergi ni majlis Datuk. Datuk buat majlis ni, dia suruh saya maghrib kat sana. Kat mana? SACC Convert. Majlis apa tu Ustaz? Majlis ni anak dia nak kahwin. Ustaz, ni orang tengah buat kerja haram, perzinaan. Kita bukan orang baik-baik sangat ni Ustaz, tapi hak perkara macam ni kita kena jadi baik. Kita kena jadi sangat baik. Bukan baik, sangat baik. Kita kena cegah ni Ustaz sebelum dia projek. Saya dalam perjalanan ni, saya nak pergi ni. Saya kata, Ustaz kalau tak singgah, Ustaz kalau tak bantu saya ni, saya kata, saya lagi depa dakwa saya pula nanti saya sebut, saya petik nama Ustaz. Dia penguat kuasa Jais ni, hang pi tak ada kad kuasa, hang kena. Hang tak ada kad kuasa, hang pandai-pandai kerja buat apa? Kau kuasa pola otak dia, aku geram. Geram aku. Tak ada kat kuasa ini, Allah ni bukan Allah Ta'ala punya arahan. Manusia punya arahan. Kita tengok maksiat, tengok perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah, tak kira siapa. Betul tak? Hang tak ada kat kuasa, hang tak boleh tangkap dia. Ini apa punya undang-undang? Marah aku. Okey, hang ada kat kuasa, hang mari. Aku tangkap, hang mari datang. Lah dia tak jadi, dia patah balik. Dia patah balik, dia mari datang dengan sampin dia, dengan apa. Semua orang nak pergi baca doa ni, majlis Datuk ni. Orang yang kita tangkap tu pun tengok atas bawah. Orang tangkap aku smart semacam. Pakai sampin dengan baju Melayu, songkok tu dia, tinggi songkok. Aku pakai kain lah, aku dengan kawan ni. Ni tuan. Tugas khalifah. Allah dah tulis dekat situ, hang khalifah. Dalam soal agama, dalam soal syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, hang khalifah. Tak kira siapa. Sebab hak bawa akidah tu ahad. Hang mati tak sebut benda lain. Semua mati kita sebut ahad. Allahu ahad. La ilaha illallah. Besok kena tanya kat sana. Hang zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok buat tak tahu je. Kan? Syahadah bukan main lagi, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi dalam soal syariat, Muhammadur Rasulullah itu syariat. Sunnah dan syariat. Saya kata tak apa Ustaz. Ustaz nak pi apa
nak pergi baca doa majlis Datuk, pergi lah. Saya pergi kaunseling dia saat lagi, saya ambil dia punya black and white, apa dokumen peribadi apa semua, kita tengok macam mana. Kita nikahkan dia. Hari ni abang dia pening, hak budak lelaki lari. Hak budak lelaki tu lari, memang dia niat tak baik terhadap budak perempuan tu. Kata hang kalau lari, hang memang budak hang tak baik. Hang memang nak nyaya dia. Kalau hang betul hang baik, hang nikahkan dia. Hari ni kita nak uruskan dia nikah. Sebab pergi bagi kat sana dia fine 3,000 lah. Betul tidak? Lepas tu dia lepas lah. Dia lepas hak ni pun, hurih. Saya kata tak ada. Saya kata nikah. Itu. Hari ni dia, keluarga dia sedang menguruskan. Sebab budak lelaki ni nak lari. Kita nak pergi tangkap dia pula. Ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hari ni fokusnya kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala membantu kepimpinan. Ya, siapa pimpin kita? Kita sebagai khalifah biasa. Sebagai khalifah biasa kita membantu khalifah-khalifah yang dilantik. Ya, kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat-sahabat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabi'in membantu siapa yang dilantik. Ya. Hari ini kita lihat perjuangan ini sangat sukar. Kita berada di dalam akhir zaman ini, perjuangan sangat sukar, tapi ganjarannya besar. Ganjarannya besar tuan-tuan. Ya, saya bukan nak mengajar orang sini, jemaah-jemaah di sini, jemaah di sini bagi saya jemaah yang sangat hebat. Ya, mana tak hebat? Suruh tutup boleh buka balik. Ini hebat. Saya bawa cerita pergi tempat lain. Dia kata tuan-tuan kena jadi hebat macam Seksyen 8. Kalau tuan-tuan suruh kena tutup tak boleh buka, tak buka-buka, tuan-tuan pergi tanya Seksyen 8. Kan? Depa doa apa? Kok ada yang kuat tahajud, yang kuat doa, yang hebat amalan. Ini membantu. Hubungan khalifah dengan khalifah ni hablum minan nas. Hubungan kita ni, ukhuwah kita ni, kita duduk dalam jemaah, sebab itu dalam doa kita dia sebut. Kan? Kita duduk dalam jemaah ni ketika ini, firqah ini, halaqah ini, kita keluar sebagai penghabusan dosa. Maksumah. Tafarruqam min ba'dihi tafarruqam maksumah. Kita keluar dengan ikhlas, kita duduk majlis agama dia gini membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat doakan kita. Berdoa malaikat ampunkan dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, sama ada ibu bapa kita hidup atau mati. Amin ya Rabb. Tak ada yang lebih baik melainkan duduk seketika dia majlis menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, tafaqahu fid din. Malaikat doa, ampun dosa kita, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak disengajakan, dan ampunkan dosa kedua ibu bapa kita sama hidup ataupun mati. Sebab itu saya kata, tidak sama orang yang duduk majlis ilmu dengan orang yang tak duduk majlis ilmu. Nak bagi faham agama macam mana? Kalau tak mau dengar ilmu, tak mau duduk majlis ilmu, tak boleh faham. Ya. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita kena syukur. Pertama, setelah kita menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mendapat iman, kemanisan Islam, yang kita mati dalam kemanisan Islam, kita tidak tergolong dalam golongan-golongan orang yang jauh daripada hidayah Allah, melainkan kita ini adalah orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur kita kena buat. Kena buat. Paling tidak pun kita buatlah, kan, buat masa kita senang, masa kita kalau masa kita tak senang pun kita boleh buat, masya-Allah, kan, punya hebat. Solat taubat 2 rakaat, tahajud, kan, ni nak awal Muharram, ya. Awal Muharram ni tempat kekuatan rohani dibina. Bulan Muharram ni tempat kekuatan rohani dibina. Kekuatan rohani orang-orang yang berjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Muharram ini tidak akan dilepaskan, dibiarkan begitu sahaja. Kalau sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan, dia punya semangat dia menyebut, menzikirkan itu, kan, seolah-olah macam sedang berjihad, sedang bersyahid, sedang berperang. Kalau berzikir la ilaha illallah, tahlil, kan, dia berasa hidup ini tidak ada perjuangan yang melainkan untuk mengangkat akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab zikir itu adalah nur. Zikrullah itu adalah nur, dan zikrullah itu adalah penenang hati manusia.
penenang hati orang-orang beriman. Tuan-tuan, bertugas sebagai khalifah Allah, bertugas sebagai pejuang-pejuang Islam. Hati kalau tak tenang tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu kita kena kekuatan rohani, zikrullah kita kena kuat. Ya, diam pun zikir Allah, 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 Allah. Sebab itu hala tuju kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ya kalau menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kalau ada yang terguris. Saya tidak bercakap atas kepentingan peribadi, tapi saya bercakap atas agama Allah, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya betulkan diri saya, saya betulkan niat saya, keikhlasan saya, supaya kita sama-sama, bukan saya saja, kita sama-sama berada di atas tampuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya tidak berganjak, tidak berganjak, malah tidak tergelincir. Kita doa supaya kita tidak berganjak, kita berharap supaya kita tidak tergelincir. Kok datang satu Islam yang lebih hebat kan, rupa-rupanya Syiah, dia pergi ikut Syiah pula kan, haru biru tuan-tuan. Tak ada haru hijau, tak ada. Tak pernah dengar orang sebut haru hijau. Tak ada. Haru biru. Kan? Haru biru tuan-tuan. Kan? Saat lagi berjuang tengok. Ada tuan, ustaz, alim bercakap dalam soal konteks akidah Syiah. Aduh, haru. Kalau orang tak ada akidah tuan-tuan, orang tak kenal agama, memang dia ikut lah. Memang dia ikut. Tuan, hari ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena duduk tafakuh, kita kena duduk mengaji. Tak ada masa kita nak pergi mondok. Azam tuan-tuan, umur-umur akhir, belen-belen umur kita terakhir, selepas umur 60 tahun ke, nak pergi awal lagi bagus kan. Hari ni ramai orang pergi duduk Al-Jendrami, pondok orang tua-tua, orang veteran lah, tak sedap lah orang tua-tua, orang lama, orang veteran. No, Al-Jendrami. Ramai lagi kat sana utara ada Sungai Bakau. Banyak lagi tempat. Sungai Ikan Terengganu, Kedah ada, banyak tempat dah sekarang ni. Siapa rasa-rasa dah pencin, dah tak nak sibukkan fikiran dengan dunia lagi, pergi menuntut ilmu. Moga-moga kita habis hayat kita ketika menuntut ilmu, syurga Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya syurga Allah. Sebab kita mati ketika sedang menuntut ilmu. Ni Allah tuan-tuan. Jadi kita yang masih sibuk lagi dengan tanggungjawab keluarga, tugas dan sebagainya, ambil masa setiap hari macam ni ya. Kan? 40 minit, 1 jam kan. Ya tuan-tuan. Agak-agak rasa penat bersandar kan. Tukar pula tuan-tuan. Hak ni duduk tengah, pergi duduk tepi, hak tengah duduk tepi, duduk tengah pula. Kan? Moga-moga doa malaikat itu kita dapat hari-hari. Setiap hari, setiap malam kita dapat doa malaikat mendoakan kita, minta ampun dosa kita. Ini dosa melambak kan. Dosa zaman Sanggam, dosa zaman rockers saya kan. Zaman Sanggam tu saya cerita kan. Bukan zikirullah, tak ada zikirullah kan. Yang apa ada kan. Hindustani kan, zikirullah kurang. Zaman saya zaman rockers 80-an kan. Bukan zikirullah, lagu Wing, lagu Syekh dan sebagainya kan, lagu hak tipu semua kan. Bulan madu awan biru, mana ada orang bulan madu awan biru? Tak ada kan. Fantasia bulan madu tak ada kan. Kalau zaman-zaman mak bapak kita, hari ni kita tengok mak bapak kita semua dah dekat dengan agama ya. Orang-orang veteran alhamdulillah, orang lama semua dah dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nak ada hafal tumbin jauh kah jab dunia mein aaye. Tak ada dah kan. Itu zaman saya lama dah, saya tak hafal dah. Ya, apa dia sekarang ni kat lidah dia? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan? Bagus kan? Dia contoh pula pada kita kan. Dulu dia tumbin, hari ni dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Duk tafakuh, pergi masjid negeri, pergi bertafakuh masjid. Alhamdulillah. Ni orang yang dulu tak baik, akhirnya dia baik. Golongan yang satu yang sebut saya tadi kan. Hak kita nak berguru tadi, jangan dengan saya kan. Hak lain lah, ustaz-ustaz hebat-hebat, alim, ulama tu, dia mula dengan baik, dia akhir pun baik. Ini orang kita jadikan kita tempat kita minta tolong besok kat sana kan. Ya Allah kan.
Dia ni guru aku ya Allah, kan? Aku nak minta tolong kat sana, kan? Besok Nabi SAW syafaat dekat kita, kan? Tanya siapa pemimpin? Pimpinan siapa? Kan? Kamu punya pimpinan siapa? Hak tunjuk hak tu. Hak tu apa hak ada? Belian tu, batu belian 24 juta. Jadi pemimpin, tak boleh jadi, kan? Ada jet, apa jet peribadi berapa harga? Juta tu jet peribadi tu. Tak ada, kan? Tengok agama, tak ada. Dia orang yang bawa agama Al-Quran dan Sunnah, itulah pemimpin kita. Hak berjuang semata-mata kerana Allah dan Rasul. Tidak kerana nak dapat projek highway, tidak kerana nak dapat projek itu, projek ini dan sebagainya, tidak. Kan? Ya tuan-tuan, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf, dan moga-moga kita dirahmati Allah. Kita berkati perjuangan kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pengampunan sebenar-benar pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, anak isteri kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita, ibu bapa kita, sama ada hidup atau telah meninggal. Moga diberkati Allah, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wassalamu Allahumma ja'alna jami'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suman wa tafarruqan min ba'dihi mawsuma. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi kuliah subuh Ustaz Nasruddin Ali daripada Negeri Sembilan. Sebab Ustaz ni dia terpaksa balik ke Kedah kerana sedang